dia sebagai Abdul Futuhat, bapa pembukaan. Cadangan Sayyidina Umar kita pancung, kita penggalan mereka. Nabi tanya pandangan Sayyidina Abdullah bin Abdullah bin Abi Quhafa. Tuan-tuan sekalian, di mana Sayyidina Bakar mencadangkan mana-mana tawanan yang ada harta benda, ada kekayaan mereka dibuka. Mereka bertebus diri mereka dengan kekayaan mereka dibuka. Contohnya Suhaib bin Amru ditebus dengan 4,000 dirham. Adapun tawanan yang miskin tidak ada harta benda, tetapi mereka ada ilmu, maka setiap orang mereka hendaklah mengajar 10 orang kanak-kanak Madinah sehingga boleh membaca dan boleh menulis. Tuan-tuan, Nabi terima cadangan Sayyidina Bakar kalau berkaitan soal ilmu tadi. Inilah asas agama kita, tuan-tuan, yang tegak atas hujah, yang tegak atas ilmu, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah kita berada di ilmu majlis maghfirah, tuan-tuan sekalian. Tiap Rasul, tiap hari ada majlis, ada program-program pencerahan, program ilmu untuk kita lebih pulang, tuan-tuan. Di kampung tak ada peluang, terutama di kampung. Ketika kita tengoklah di kampung macam mana. Di kampung sibuk pasang printer dah, tuan sekalian. Saya sempat suruh tadi sudah, tuan sekalian. Printer dah, tuan sekalian. Tak masuk jadi korang dulu, tuan sekalian. Ada wajib-wajib yang boleh hambar, tuan sekalian. Tuan sekalian, saya ingat baru lepas saya di Masjid Pulau Perhentian di N01 Berbesut, tuan sekalian. Jumpa tu Imam kata start, dia kata orang pulau ni jahil berdaulat, dia kata. Aku jahil berdaulat, tuan-tuan. Tak ada dengar. Jahil berdaulat pun dia sombong, tuan sekalian. Iaitu makmur tuan jemaah ni orang pulang. Dia boleh harap untuk imam, boleh buat arahan, tuan-tuan. Apa arahan dia kata imam? Tak usah baca panjang-panjang, baca qul huwallah aja. Kau yang faham, tuan sekalian. Yang cerita bab kuliah ilmu, yang cerita bab tazkirah, cerita bab pencerahan, tuan sekalian, semayang pun dia jahilkan. Baca qul huwallah dulu, 8 rakaat, tuan sekalian dah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, gambaran masyarakat kita yang jauh di pedalaman, jauh di pulau-pulau, tuan-tuan. Sebab itu Nabi terima cadangan Sayyidina Bakar, namun Nabi tidak tolak semua sekali cadangan Sayyidina Umar. Sila tuan. 2 daripada 7 orang tadi penggal, dipancung oleh mereka, tuan-tuan. Seorang nama Uqbah bin Abu Mu'in, seorang nama Al-Nadhar bin Al-Harith. Di atas kejahatan mereka yang sangat dahsyat, tuan-tuan, mengganggu dakwah Nabi, tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, bagaimana Ramadan menyaksikan peristiwa hilang gemilang yang Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin seramai 10,000 orang tentera Islam telah berjaya menawan Makkah ataupun Makkah, orang haram dan sekalian, ditawan tak untuk pada Abu Raja Musyrikin telah mencabuli sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Perang di antara Banu Bakar, sekutu Mekah, lawan Banu Khuza'ah, sekutu kepada Islam Madinah. Walaupun kafir, walaupun takriman Banu Khuza'ah, tuan-tuan, tapi Nabi tetap pegang pada janji. Perang ini Mekah lawan Banu Bakar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sebab fatana Nabi, cinta Nabi, bijak Nabi telah membaca ujian strategi Mekah dan Muadab. Ramai tokoh-tokoh besar mereka telah memeluk agama Islam. Antaranya Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid masuk Islam tahun 7 Hijrah. Saya sedih, tuan-tuan, baru lepas tengok video, tuan-tuan, kubur Khalid Al-Walid, tuan-tuan, yang hancur dalam konflik yang berlaku di bumi Syria. Masya Allah, tuan-tuan, Syria yang sebagai Syam yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan makam ataupun kubur 900 orang sahabat Nabi. 900 orang sekalian. Sahabat-sahabat tersebut terkenal Khalid Al-Walid, Sa'ad bin Ubadah, Ummu Salamah, dan hancur, tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan fahamlah bagaimana sahabat selepas daripada wafat Nabi, apa mereka yang berhijrah ke Syria, ke Dimashq, termasuk seorang sangat-sangat mencintai Nabi, yakni Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi, bekas hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Ada hancur Syria, tuan sekalian, serangan demi serangan, pertemuan darah yang berubah, tuan-tuan. Seorang lagi nama Abdul Al-Bas juga masuk Islam tahun 7 Hijrah. Nabi akhirnya gerakkan 10,000 orang tentera Islam dalam keadaan Ramadan, bulan panas terik. Saya tak boleh gambar dan tuan-tuan panas dalam Arab, tuan-tuan biasa tanah Arab, tuan-tuan faham. Tengok jutaan umat Islam, penyokong Dr. Muhammad Muhammad Hafiz, seorang profesor kejuruteraan yang hafal 30 juzuk Al-Quran. Tuan-tuan lihat bagaimana himpunan jutaan di Rabah, di medan Rabah, tuan-tuan sekalian,
Orang mata udang kita bakar saja. Punya panas tak? Saya pernah datang di bulan Ramadan, balik awal kita panas sangat sekali. Itulah gambaran bagaimana panasnya bumi Arab dan perang yang berlaku, ekspedisi yang berlaku tuan-tuan bulan Ramadan. Nabi sampai ke Mekah pada malam bulan Ramadan. Nabi suruh sahabat-sahabat setiap orang pasang di rumah Nabi dan telah mendengarlah pergi Mekah pada malam tersebut di satu perang saraf yang sangat berjaya. Di mana Nabi bersabda al-harbu khada'ah, peperangan itu tipu daya, peperangan itu taktik dan strategi dari sekalian. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, Mekah ditawan tanpa perang, tanpa tumpah darah. Yang kita baca Al-Quran, kita baca surah kemenangan, kita baca surah kemenangan. Setiap banyak juga wajib buat letakkan ayat ni, tahu sekalian buat ayat ni, ayat pertama surah kemenangan. Memang ayat ini sentiasa diwirid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selepas turun daripada peristiwa sulh Hudaybiyah, satu janji kemenangan kepada pejuang-pejuang Islam. Jangan berduka cita dalam keadaan 1,400 sahabat berduka cita, sedih kerana masuk ke Mekah sebab dah tingkat dan Nabi dengan perjanjian Hudaybiyah, di mana Mekah dipimpin oleh Suhaib bin Amr. Allah menggembirakan Nabi yang beriman dengan kemenangan. Nabi ulang baca inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad yakni kemenangan yang nyata. Sebagai ulama tafsir menyebut kemenangan yang nyata merujuk kepada Fathu Mekah, pembukaan Fathu Mekah pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Baik tuan-tuan di mukadimah ada banyak lagi isi-isi pertemuan, bahkan kisah air mata yang tumpah dalam bulan Ramadan, Syahrul Maghfirah, Syahrul Quran, Syahrul Jihad. Baik bersama saya Dr. Syafi'i, saya rasa tak perlu dikenalkan. Lalu kita kenali seorang asatidz kita yang gigih menyampaikan pencerahan ilmu dan berkaitan dengan Al-Quran kepada masyarakat Islam di seluruh negara dan sekalian. Ia mendidik anak-anak kita menjadi generasi Al-Quran pada zaman dan sekalian. Dalam keadaan masyarakat semakin jauh daripada Al-Quran, anak-anak muda bahkan remaja tuan-tuan semakin ramai yang tidak lebih Al-Quran. Ini adalah tokoh-tokoh sekalian yang bergerak di negara menyampaikan pelbagai sarana-sarana baik untuk masyarakat kembali untuk cinta kepada Al-Quran, untuk hafaz Al-Quran. Jadi saya untuk saya pertama boleh berkongsi sikit tentang nuzul Quran, insya-Allah. Sebab Ramadan ini kita bincang juga tentang nuzul Quran dan sekalian. Insya-Allah saya persilakan kepada Dr. Syafiq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya muliakan Ustaz Ridwan, tuan-tuan dan puan rahmatullah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi tuan-tuan dan puan, sebagaimana kita sedia maklum sekarang ni kita di penghujung Ramadan. Tapi yang paling penting tuan, saya orang kata tertarik apa yang Ustaz kita tadi, bagaimana Islam memiliki kekuatan dan perjuangan mereka. Tapi yang paling penting saya tuan, okey, apa iktibar yang kita nak ambil daripada apa yang Ustaz kita cerita tadi adalah what we need to do, apa yang kita kena buat. Okey, sebab semua yang kita apa Ustaz kita gambarkan tadi dia sejarah, dan sejarah itu penting. Okey, tetapi sekarang ni kita boleh cerita sejarah tu. Even kalau kita tengok perjalanan para rasul, perjalanan Pulau Muhammad, kita mereka adalah musim-musim hebat. Tapi kalau kita cerita, kita tidak ambil dipanggil pelajaran untuk memperbaiki diri kita tuan, tidak akan ada manfaat. Jadi pada Ramadan tuan, okey, dengan Allah memperkenankan doa kita pada bulan yang lalu, apa dia? Waballighna Ramadan. Berilah kami peluang Allah untuk kita Ramadan, dan kita ni pun dah di penghujung Ramadan ni, dan kita selalu semua nak apa? Meraih Lailatul Qadar. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang dapat Lailatul Qadar? Dia bertahun-tahun tuan puasa dia selalu dapat tak?
Jadi kita macam mana kita nak dapat manfaat yang terbaik dalam Ramadan? We have to manage. Kita kena urus Ramadan ini dengan baik. Okey, baru kita boleh dapat manfaat yang terbaik. Tapi sebelum kita boleh urus Ramadan ini dengan baik, kita kena tahu apa objektif kita. Itu sebab kenapa kita kena masuk Ramadan itu dengan ilmu. Dan ustaz-ustaz kita pun dah banyak cerita apa objektif Ramadan. Apa dia? La'allakum tattaqun. Untuk jadi manusia yang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya manusia yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Okey? Tapi takwa tuan-tuan, kita tak boleh faham secara teoretikal. Kita kena faham secara praktikal. Baru kita boleh assess tuan-tuan. Sepanjang panjang Ramadan yang kita lalui itu, kita berjaya atau tidak? Saya tanya tuan-tuan. Dah berapa? Hari ini hari yang berapa? 23 kan? Hari 23. Sepanjang hari 23 ni, apa tuan-tuan dapat? Itu tuan-tuan jawab sikit. Soalan yang kedua, sebelum soalan pertama dijawab. Tuan-tuan minta apa sepanjang 23 hari? 23 hari ni apa doa yang tuan minta? Inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Bagi saya keredaan kamu dan syurga kamu. Siapa yang Allah masukkan kita dalam syurga? Siapa manusia yang Allah letak dalam syurga? Innal muttaqina fi jannatin. Semuanya orang takwa sahaja yang Allah letak dalam taman-taman syurga. Tapi persoalan sekarang nak takwa macam mana? Itu sebab Allah sebut syahrul madrasati. Macam Ustaz kata tadi, syahrul Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. So sekarang tuan-tuan, modul untuk jadi orang takwa dia Al-Quran. Ini saya dah cerita banyak kali tuan-tuan. Tiap bulan saya cerita, tapi ulang lagi. Okey, sebab Quran itu berulang tuan-tuan. Allah nazzala ahsanal hadits kitaba mutasyabiha masani, berulang-ulang. Sebab Quran diulang-ulang, sebab dengan cara diulang-ulang tu baru dia akan embedded, duduk tetap dalam kita punya hati, baru kita boleh amal. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi sekarang ni kita nak cakap pasal diri kita bulan Ramadan. Okey, apa yang patut kita buat? Sekarang ni kita dipijak oleh orang Yahudi di sana sini. Tapi kekuatan kita duduk di mana? Dan Allah sebut benda dalam Al-Quran. Itu kenapa Allah train kita bulan Ramadan. Tuan-tuan ambil iktibar pada surah Al-Imran dalam Al-Quran. Allah sebut walaqad nasrakumullahu bi badrin wa antum adillah. Semuanya kami telah tolong kamu dalam perang Badar. Ketika itu kamu adillah. Apa dia adillah? Manusia yang lemah. Realiti sekarang tuan-tuan, kalau kita nak banding kita secara fisikal dengan orang Yahudi, kita adalah manusia lemah. Tentera, tengok tentera kita, tengok apa yang berlaku di Mesir hari ini. Apa yang berlaku di Syria? Kita seorang orang Islam tak mampu nak buat apa sekarang. Allah kata wa antum adillah. Kamu adalah manusia yang lemah. Masa itu bilangan tentera pun tak ada. Sedikit apa lagi? Senjata tak ada dan sebagainya. Dan gambaran itu lebih kurang gambaran zaman sekarang. Jadi sekarang macam mana kita buat analisa? Sekarang macam mana kita buat analisa untuk menjatuhkan orang Yahudi? Ayat itu yang kita nak rujuk kepada Al-Quran. Okey, hari ini kita kata kalau kita nak lawan orang Yahudi, kita kena bina ketenteraan kita. Kita kena bina teknologi kita. Kita kena bina lagi ekonomi kita. Itu analisa bagi saya ini kurang tepat. Sebab analisa tu kalau kita nak ambil macam mana sekarang kita nak lawan orang Yahudi tu kan. Kita tak boleh lawan hanya dengan semata-mata senjata dan teknologi yang kita ada. Jika teknologi kita ada, betul-betul kita tak mampu. Jika teknologi kita ada pun mereka yang buat. Itu sebab Allah sebut senjata kamu adalah fattaqullah. Kata fattaqullah, bertakwalah manusia. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Baru Allah akan mensyukuri kita bertakwa. Bila Allah mensyukuri kita bertakwa itu, maknanya compliance kita kepada Allah SWT. Takwa dalam bahasa praktikal compliance. Compliance itu Al-Quran dan Sunnah. Okey? Baru Allah sebut pada ayat seterusnya, wala idh taqulu lil mu'minin ana yakfiyakum ayyumidakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati mursal. Ketika kamu Muhammad berkata kepada orang mukmin, tidak cukupkah kami tolong kamu dengan 3 para malaikat yang turun berperang bersama-sama. Hari ini tuan-tuan, okey, kalau kita nak lawan orang Yahudi, kita tak boleh hanya bergantung kepada fizikal design. Okey, kita kena bergantung pada tentera Allah SWT. Okey, jadi cara tuan-tuan itu sebab kenapa Allah train kita bulan Ramadan nak jadi manusia yang terbaik. Di mana tuan-tuan, bila kita melawan orang Yahudi, kita akan work smart. Apa dia work smart?
Jadi saya kita work smart. Kalau kita belajar dalam ilmu putih, work smart, you can finish the job half the normal time. Tapi dalam Quran, what is the meaning of work smart? Kita bekerja dengan tentera Allah, dengan pertolongan Allah. Allah kata, "In yansurullah fala ghaliba lakum." Kalau kamu ditolong oleh Allah, tak siapa di dalam. Hatta kamu seorang pun kamu boleh lawan musuh kamu. Ya ayuhan Nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minhum. Itu bahasa motivasi Allah bagi kepada Rasulullah ketika Rasulullah dakwah. Dia kata, wahai Nabi, cukup aku saja tolong kamu. Hari ini tuan-tuan, kalau kita seorang tu, kita boleh kalahkan manusia satu dunia ini kalau kita dibantu. Tapi siapa yang Allah bantu? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Hai orang beriman, kalau kamu tolong aku pasti tolong. Siapa itu Allah Tuhan? Innahu qawiyyun aziz. Allah sangat kuat, maha kuat dan maha perkasa. Jadi sekarang ini apa yang kita buat? Hari ini kita cakap pasal pencerobohan orang Yahudi, pencerobohan musuh-musuh Islam tuan. Tapi tuan, dia punya jalan satu di sana. Hari ini kita kena praktikkan takwa bukan secara teoretikal, tetapi secara praktikal. So Allah kata modul untuk jadi orang takwa apa? Zalika kita mulai mati dan mati. Sekarang ini kita kena tingkatkan komitmen kita tuan kepada Al-Quran. Kita kena sayang Al-Quran sungguh-sungguh. Macam mana nak sayang Quran tuan? Dan tanya macam mana nak sayang Quran? Macam mana sayang Quran? Kita kena baca ini selalu. Macam mana nak motivate kita baca selalu? Macam mana nak motivate kita baca selalu Quran? Hafal dia. Hafal dia. Itu the beginning teman. Hafal dia. So, ni Ramadan yang apa? Ni apa doa Allah minta? Tuan-tuan nak masuk syurga. Okey, Allah kata nak masuk syurga tu orang bertakwa. Okey, sekarang ni syarat masuk syurga macam mana? Pertama sekali tuan-tuan, kita kena continuously improve our English skill. Itu syarat pertama untuk jadi orang takwa. Waratil Al-Quran tartila. Itu Dr. Yusuf Padu disebut dalam murid. Kita kita dulu kan. Kaifana ta'amal Al-Quran al-Azim. Bagaimana sebagai seorang Islam kita sepatutnya berinteraksi dengan Al-Quran. Okey. Jadi tuan-tuan, doa yang pertama yang tuan-tuan kena minta sepanjang Ramadan yang pertama, ya Allah, dia jadi orang takwa tuan. Okey. Ya Allah, bagi saya boleh pandai baca Quran. Tapi lagi bagus tuan, cakap ya Allah bagi saya boleh hafal 30 juz Al-Quran. Boleh tak? Boleh. Itu doa-doa yang tuan-tuan minta pada akhir-akhir Ramadan. Kalau tuan-tuan tak minta dari sepanjang-panjang Ramadan ni, kita boleh minta kepada Allah secara umum tuan-tuan. Tapi kita masih spesifik. Dalam hidup ni kita kena ada crystal clear vision. Apa makna crystal clear vision tuan-tuan? Visi yang jelas. Apa yang kita nak capai? Bila kita kata kita nak jadi orang takwa, kadang-kadang benda tu terlalu umum tuan-tuan. Lebih spesifik. Yang dikatakan takwa tu macam mana? Orang bertakwa tu macam mana? Apa ciri utama orang bertakwa? Mereka kena pandai baca Quran tuan. Itu ciri yang utama. Kalau hari ini kita tak pandai baca Quran, kita keluar lah. Kita kena minta kepada Allah SWT bagi kita kekuatan untuk belajar secara istiqamah. Hari ini kalau kita tak guna Quran, macam mana kita nak bina kekuatan kita ni? Kalau orang yang macam mana? Sebab kekuatan kita duduk di hati. Kekuatan kita bukan duduk pada senjata tuan. Kekuatan kita duduk pada Allah. Wa inna fil jasad mudghah. Hadis itu selalu kita baca. Semua jasad dalam jasad kita ada sekebenaran. Idza salahat salahat jasadul. Kalau itu baik-baik, Rasulullah Allah kepada kita. Kita akan jadi manusia yang kuat, manusia yang terbaik. Very confident tuan. Sebab kita bergantung kepada yang Maha Kuat. Nampak? Jadi itu tuan-tuan. Jadi secara praktikal apa yang tuan-tuan minta sepanjang Ramadan ini, bagi saya boleh hafal 30 juz Al-Quran. Nampak? Bagi saya boleh hafal 30 juz Al-Quran. Walaupun belakang pada kita tahu boleh dia tak boleh Ustaz. Itu dia yang minta itu. Ini pengalaman saya masa saya di Masjidil Haram Darul Masjid. Saya biasa. Masa itu saya hafal 30 juz Al-Quran. Itu pun banyak ingat. Okey, itu pun banyak ingat. Tapi masa itu rasa-rasa nak hafal 30 juz tapi tak tahu dia nanti. Saya minta contohnya. Saya minta ingat saya sepanjang-panjang saya apa? Saya berkata panjang-panjang saya tawaf tu seingat saya minta untuk ya Allah bagilah saya boleh hafal juz Al-Quran. Saya tak nampak jalan. Saya minta juga tuan kalau boleh saya boleh faham apa yang saya bagi Al-Quran. Itu saya minta. Okey.
Saya minta juga tuan masa itu, kalau boleh bagilah anak-anak saya juga hafal surah Al-Quran. Allah bagi tuan. Sebab kita jadi tentang Allah ke sana. Pasti Allah akan layan kita dengan baik. Allah bagi tuan. Allah bagi, alhamdulillah dengan izin Allah saya boleh hafal Quran, saya boleh faham. Dan Allah bagi setakat baru 9 orang anak saya dah hafal surah Al-Quran. Itu pun Allah yang bagi, bukan kerja saya. Okey, Allah yang bagi. Tapi masa itu saya suka tuan, dan minta supaya semua murid-murid saya pun hafal surah Al-Quran. Saya suka tak. Tapi tak apa tuan, lagi sekali saya pergi sini. Semua ni hafal. Tapi tuan, Semua ni hafal. tapi saya janji, saya cakap tiap malam di suruh dalam masjid. Tapi saya janji pada mereka, insya-Allah sepanjang akhir Ramadan saya akan minta. Saya akan minta supaya semua pendengar dan murid-murid saya hafal 30 surah. Allah. Cakap betul? Amin. Amin. Jadi lain kali kalau saya datang tuan, kat Betul Nabi, semua yang hadir ni hafal 30 surah. Amin. Sebab kita nak bina kekuatan kita. Macam Ustaz kata, kita menghadapi zaman dahulu mereka menghadapi berbagai cabaran. Tapi kenapa mereka kuat? Sebab Al-Quran dalam dalam. Jadi kita kena hafal. Saya dah beritahu tuan-tuan, tak susah hafal juga. So macam mana hafal? Macam mana hafal kita surah Al-Quran? Kita tak bercakap apa tuan? Sekarang bila nak mula? Sekarang. Malam itu terus. So macam mana hafal kita Al-Quran? Diulang lagi. Macam mana saya cakap nak hafal kita Al-Quran? Ingat lagi? Ingat lagi dengar? Niat dulu. Niat ni. Hari ini niat, ya Allah, saya berazam nak hafal kita surah Al-Quran. Bagilah Allah, saya peluang Allah untuk hafal kita surah Al-Quran. Itu yang pertama. Boleh tuan-tuan niat tak? Sekarang boleh? Boleh. Masya. Ya Allah, saya berazam nak hafal kita surah Al-Quran. Berilah saya kekuatan ya Allah nak hafal kita surah Al-Quran. Ini guna kita masuk Ramadan. Ya Allah, buka rahmat besar-besar. Allah kata hadza kitabun anzalnahu mubarak. Bila Allah kata syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Macam saya cakap pasal nuzul Quran tadi. Okey? Bulan Ramadan di mana Al-Quran itu diturunkan. Tapi Allah turunkan Quran apa? Hadza kitabun anzalnahu. Ini kitab yang kita turunkan dia mubarakun. Dia bawa barakah. Apa tu barakah? Barakah. Berkat wa may yubarakat. Kata bulan Ramadan turun berkat Ustaz. Ya Ustaz, berkat makan pucuk Ustaz. Tiap-tiap hari apa? Apa buka puasa berjumpa. Apa lagi berkat? Semalam saya tengok berita, petang ni semalam berita. Dekat apa? Jalan Tengku Abdul Rahman tu ada. Kedai buka pukul 7 pagi. Orang datang ke pukul 5 pagi dia datang tu. Wartawan cerita pukul 5 pagi orang datang tu. Di interview orang dia kata apa pasal makcik datang sini ni lebih barang kan kat kedai lain pun ada. Dia kata nostalgia ini mengingatkan masa-masa lalu. Apa nostalgia menyambut Ramadan dan hari raya seronok. Kita kesian sebab sebagai masyarakat kita masuk Ramadan tidak dengan ilmu. Itu yang kita nak ambil iktibar. Kita ambil iktibar supaya kita baiki diri kita dan kita doakan supaya Allah beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Orang bekerja pula itu dia kata bagus Ramadan Ustaz ni. Menyangka Ustaz ni 5 kali 10 kali betul. Sebab berkat Ramadan. Mana berkat apa? Menyangka betul. Sebab apa? Sebab mereka faham perkataan baik adalah pemahaman yang salah. Yang kita sebut berkat ziyadul khair. Perkataan yang sama tuan-tuan, bertambah-tambah kebaikan. Tapi orang kita faham baik apa dia? Hari ini apa yang baik? Sihat baik? Sihat baik? Tak sihat? Tak baik. Ini yang saya cakap misalnya satu konsep tu. Tuan-tuan dah beli buku saya tu kan? Buku You Are The Best. Dah habis lagi belum? Tak baca. Tak habis lagi? Ada bawa lagi? Tak bawa? Kena beli lagi sekali. Sebab buku tu ajar attitude knowledge macam mana nak hadapi Ramadan. Buku tu pun ajar attitude knowledge macam mana nak hafal Quran. Dulu saya buka buku yang dulu tu ada technical knowledge. Tuan-tuan pun pernah beli buku dulu kan? Buku yang kaitan hafal Quran tu. Dah beli tak? Tak beli lagi? Kalau dah beli mana beli buku tu? Dah habis tu? Tak tahu dah buku tu pergi mana. Ataupun dah habis tu. Kalau dah habis alhamdulillah. Kalau tak habis tuan, saya sedih hari ini tuan. Sebab apa? Sebab dah main tak jalan.
Betul-betul pada damai. Sebab kalau saya suruh tuan-tuan hafal Quran, tuan-tuan hafal saya katakan satu perkataan. Yang katakan satu perkataan dalam 5 huruf. Okey, satu huruf apa? Pahala dia 10. Kalau 5 huruf apa? 50 sekali baca. Kalau 100 sekali baca berapa? Betul. 100 kali kali 50 apa? 5,000. Kalau tuan-tuan hafal ikut kaedah yang saya cakap tu, kena baca sampai antara berapa kali ke? Antara berapa ke berapa? 60 ke 200 kali. Nampak kan? Dia cakap tu. Tuan-tuan baca 100 kali pun tuan-tuan dapat 5,000. Kalau ada dalam dewan ada 100 orang tuan-tuan, saya dapat berapa? 500,000. Sebab apa tuan? Sebab saya upline. Terus kenapa saya sendiri kalau bila saya suruh hafal Quran dia tak hafal? Sebab downline dia jalan. Ini kenapa nak campaign pagi ni? Hari ni kita buat penyanyi multi level tuan kan? Multi level. Jadi tuan saya lebih kurang berapa minit lagi? Nak tunjuk tuan-tuan macam mana. Nak ingatkan balik kalau tuan-tuan dah pernah dengar ataupun yang belum pernah dengar, nak ingatkan balik supaya kita nak minta doa nak menghafal 30 juzuk Al-Quran. Kalau saya tanya tuan-tuan confident nak hafal 30 juzuk Al-Quran? Confident atau confident? InsyaAllah. InsyaAllah. Itu maknanya apa? Attitude knowledge. Nak menghafal Quran kita kena ada 2 skill. Pertama attitude skill, kedua adalah technical skill. Apa itu attitude? What you see to yourself. Kalau saya kata tuan-tuan confident tak nak menghafal Al-Quran, kalau tuan-tuan kata insyaAllah, that is your positive attitude. Tapi kata-kata macam kamu, boleh ke dah tua-tua nak hafal Al-Quran? Itu makna negatif attitude. Itu nak jawab soalan tu, kena baca buku You Are The Best. You Are The Best. Sebab hari ini tuan-tuan, kalau kita nak menghafal Al-Quran, kita tak ada hafal dengan kekuatan kita. Kita kena menghafal dengan kekuatan Allah. Baru kita boleh dapat. Okey? Tapi kadang-kadang kalau saya cakap, berapa kali kita baca? 60 ke? 200 kali. Baca skrip. Bila saya suruh baca 60 ke 200 kali itu, dia tahu. Skrip yang pertama, apa yang dia akan latih? Boleh. 60 ke 200 kali. Banyaknya Ustaz. Itu saya kata attitude. Attitude ni is what you say to yourself. Sebab what you say to yourself yang akan guide you. Sebab dalam kehidupan tuan-tuan, bila kita cakap behavior dia start daripada mindset. Mindset is what you think. What you think. Apa yang kita fikir? Kalau kita kata nak suruh menghafal 3 juzuk Al-Quran, kita fikir, boleh ke saya menghafal 3 juzuk Al-Quran? Nama betul That statement already put you down. Kalau you kata you tak boleh, mana finish already. Betul tak? Terus kalau kenapa attitude contribute 100% of your success. Sebab dalam menghafal Al-Quran, orang akan tanya saya, kata macam mana nak hafal Ustaz? Okey? Itu teknikal. Kita kena ada attitude tu. Tanya kita, saya confident tak nak hafal 3 juzuk Al-Quran? Jawapan insyaAllah saya confident. Kenapa saya confident? Inna Allah ma'an. Sebab saya ada Allah. Allah akan bagi saya kekuatan. Saya pun tak confident tuan. Tapi yang penting kuat. Itu sebab bila kita dah niat hafal 3 juzuk Al-Quran sekarang ni, okey? Yang kedua buat apa? Buat. Okey, macam mana nak buat? Ahsanul amal dawamahu wa iqam. Sebaik-baik amal adalah yang dibuat sedikit tetapi terusan. Berterusan. Sekarang ni nak hafal Quran, surah mana nak itu? Saya nak cuba hafal surah Al-Kahfi Ustaz. Sebab surah yang sama Ustaz dia pun dia dah biasa. Itu attitude kan tuan. Apa yang kita cakap? Kita nak menghafal surah yang mencabar kita. Surah Al-Kahfi tu masa baca Ustaz, masa baca hari Jumaat. Cuba hafal. Surah Qul-A'udzu surah Bil-Falaq, kadang-kadang angkat-angkat dengan dia nak hafal surah Al-Kahfi. Terus Allah kata faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang mudah daripada Al-Quran. Jadi hafal surah yang senang. Surah yang senang, surah yang pendek. Kalau tuan-tuan, saya buku kat belakang tuan-tuan. Buku tu kat belakang. Okey, nanti kalau saya tunjuk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok pada surah Abasa wa Tawalla, Al-Quran tuan-tuan, dia satu muka surat penuh. Kalau tuan-tuan tengok satu muka surat penuh, dia ada 43 ayat. Bila you tengok aja satu muka surat penuh tu, apa skrip itu? Wah, panjang Ustaz You skrip pertama. Skrip kedua, payah menghafal Ustaz. Skrip ketiga tak payah hafal Ustaz.